Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepanjang terjadinya pandemik atau wabak coronavirus pada tahun 2020 ni, ada banyak info dan berita yang tersebar setiap hari. Antara yang tular di laman sosial ialah berkaitan dengan sebuah hadis yang menyebutkan bahawa mereka yang kuarantin di rumah bakal mendapat pahala syahid. Hadis itu berbunyi seperti berikut, bahawa Nabi SAW bersabda, mafhumnya, sesungguhnya ta'un adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan sesungguhnya Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Tidak seorang pun ketika mana tersebarnya ta'un lalu dia menetap di negerinya dengan sabar dan mengharapkan pahala, dan dia tahu bahawa tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah, melainkan dia akan mendapat pahala mati syahid. Terlebih dahulu, kita perlu tahu di mana sumber asal hadis tersebut sebelum kita memahami maksud dan konteks hadis. Baik, hadis ini diriwayatkan dalam beberapa kitab-kitab hadis yang muktabar. Antaranya diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, di mana Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini pada bab besar tentang perubatan dan subbab ataupun bab kecil tentang kelebihan atau pahala orang yang bersabar ketika diuji dengan ta'un. Hadis ini juga ditemukan dalam Musnad Imam Ahmad pada Musnad Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, isteri Nabi SAW. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Hadis-hadis ini sememangnya sahih dan turut dipersetujui oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dalam semakannya ke atas Musnad Imam Ahmad. Adakah ta'un dan wabak itu dua benda yang sama? Okey, jadi kita dah tahu hadis ini memang wujud dan sahih. Cuma sebelum kita membahaskan lebih lanjut tentang kelebihan yang disebutkan dalam hadis ini, kita kena tahu terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan ta'un itu. Apakah itu ta'un yang disebutkan oleh Nabi SAW? Sebenarnya, para ulama sendiri berbeza pendapat tentang definisi ta'un yang disebutkan di dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW. Ada dua pandangan. Pandangan yang pertama menyebutkan bahawa semua wabak berjangkit yang merebak dengan cepat dan boleh membawa kematian kepada orang ramai dianggap sebagai ta'un. Antara yang berpendapat sedemikian ialah Imam Ibn Al-Arabi, Imam Al-Jauhari, Imam Abdul Walid Al-Baji, Imam Ibn Manzur dan lain-lain. Ini juga merupakan pandangan sebahagian ulama dalam mazhab Maliki sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Okey, pandangan yang kedua pula menyebutkan bahawa ta'un dan wabak adalah dua penyakit yang saling berkait tapi berbeza. Wabak itu lebih umum sedangkan ta'un itu lebih spesifik. Ini bermakna ta'un itu termasuk wabak, tapi bukan semua wabak disebut sebagai ta'un. Ini merupakan pandangan sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i. Antaranya disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan juga Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi menjelaskan dengan terperinci, dengan detail tentang tanda-tanda penyakit ta'un. Kata beliau, adapun ta'un, maka ia adalah luka-luka yang muncul di tubuh badan dan lokasinya itu di siku, di ketiak, di tangan, di kawasan jari dan seluruh badan. Ta'un ini disertai dengan bengkak-bengkak dan rasa sakit yang sangat pedih. Luka-luka tersebut muncul bersama dengan rasa panas dan warna kehitaman di sekitar tempat luka, atau kadang-kala ia menghijau atau memerah keunguan yang menghitam. Ia juga disertai dengan jantung yang berdebar-debar dan muntah-muntah. Okay. Imam An-Nawawi menyebutkan ciri-ciri penyakit ta'un dalam kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Baik, bagaimana cara untuk kita memahami makna hadis ta'un? Berdasarkan perbezaan pandangan para ulama terhadap hadis-hadis kelebihan ta'un, maka ada beberapa perkara yang perlu kita faham dengan baik supaya kedua-dua perbezaan pandangan
terhadap definisi taun ini dapat diraikan. Yang pertama, memang hadis secara jelas menyebutkan bahawa mereka yang mendapat pahala mati syahid ialah mereka yang terlibat dengan taun. Namun, perlu difahami bahawa bukanlah taun satu-satunya wabak yang merebak dengan cepat kepada orang ramai. Bukanlah taun ini satu-satunya penyakit yang memberi bahaya dan membawa kepada kematian dalam skala yang besar. Jadi, jika ada wabak yang turut memberi kesan yang sama seperti taun, maka ia turut tergolong dalam kalangan mereka yang mendapatkan kelebihan ketika terjadinya taun. Poin yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan bahawa mereka yang mendapat pahala syahid akhirat ini adalah kerana menghadapi kesukaran ketika berlakunya taun, di mana mereka ini perlu kuarantinkan diri, perlu membataskan pergerakan dan bersabar menghadapi suatu penyakit yang sukar diubati. Maka ini samalah juga halnya dengan wabak-wabak yang lain. Apabila berlakunya wabak yang lain, orang-orang yang menghadapinya akan menghadapi kesukaran kerana wabak itu tidak dapat diubati, tiada vaksin, dan mereka juga perlu kuarantin dan perlu bersabar sebagaimana orang yang menghadapi taun. Poin yang ketiga, ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya yang menggunakan lafaz wabak, bukan lafaz taun, sehingga dapat difahami bahawa apa sahaja wabak yang terjadi dalam skala yang besar, maka kelebihannya sama seperti taun. Hadis ini diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya wabak ini adalah azab yang Allah mengirimkannya untuk membinasakan umat-umat sebelum kalian, dan terkadang masih tersisa sedikit di bumi, terkadang ia datang dan terkadang ia pergi. Maka jika wabak menimpa suatu daerah, janganlah kalian keluar darinya jika kalian sudah berada di dalamnya. Dan jika kalian dengar ada satu daerah telah terkena wabak, maka janganlah kalian mendatanginya. Hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Poin yang keempat, Ainlah ataupun dalam bahasa mudahnya sebab atau legal reasons kenapa Rasulullah SAW menyuruh para sahabat kuarantin di tempat mereka berada dan jangan keluar jika mereka sudah masuk ke kawasan yang ada taun, adalah kerana supaya taun ini tidak tersebar ke kawasan yang lain sehingga menyebabkan penyakit yang bahaya ini tersebar luas dan memberi mudarat kepada orang lain. Maka prinsip ini samalah juga dengan wabak-wabak yang lain. Secara dasarnya, Islam tidak membezakan dua perkara yang mempunyai ilah yang sama, walaupun nama ataupun objeknya itu berbeza, sebagaimana tidak berbezanya hukum bagi dadah dan arak kerana kedua-duanya mempunyai ilah yang sama. Jadi kesimpulannya, hadis ini hadis yang sahih dan hadis ini boleh dijadikan hujah. Semua orang yang terlibat dalam wabak, terutama kita semua yang sedang berdepan dengan suatu wabak yang mematikan, yang telah membunuh ribuan nyawa, iaitu coronavirus pada tahun 2020 ini, kita semua berpeluang mendapat kelebihan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ada beberapa golongan ataupun keadaan yang termasuk dalam kalangan mereka yang mendapatkan kelebihan pahala syahid akhirat ini. Yang pertama, orang yang terkena wabak lalu dia meninggal dunia kerana wabak itu. Mereka ini bakal mendapat ganjaran pahala syahid akhirat. Yang kedua, orang yang terkena wabak juga namun dia tidak meninggal dunia, dia berjaya sembuh. Mereka juga dikurniakan pahala syahid akhirat. Yang ketiga, orang yang pada asalnya tempat dia duduki itu tidak ada wabak, namun dia terjangkit daripada orang yang lain. Jadi dia juga mendapat ganjaran pahala. Dan yang keempat adalah seperti mana yang kita sedang bincangkan ini, orang yang kuarantin dirinya di rumah, dia tak keluar dan dia tak bawa penyakit itu ke tempat lain,
Mereka juga tergolong dalam kalangan orang yang dikurniakan pahala syahid akhirat. Tapi semua yang berpeluang ini mendapat kelebihan pahala syahid akhirat haruslah mematuhi beberapa syarat. Dan syarat ini disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, pahala mati syahid ini hanyalah tercatat bagi orang yang tidak keluar dari daerah wabak dan dia tetap menetap ataupun kuarantin di situ di mana dia berada kerana mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mengharapkan janji-janji Allah, dan dia juga sedar bahawa jika wabak itu menimpanya atau terhindar darinya, semuanya itu berlaku kerana takdir Allah. Dan yang terakhir syaratnya adalah dia tidak mengeluh jika wabak itu terkena kepada dirinya. Jadi semoga perkongsian ini memberikan pencerahan dan manfaat kepada anda semua yang mendengar. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.